Nama Elon Musk memang tidak asing lagi dan beliau amat dikenali di seluruh dunia. Individu ini amat sinonim dengan kejayaan serta kekayaannya. Januari tahun lalu, Elon Musk telah diisytiharkan sebagai individu paling kaya di dunia. Pengisytiharan itu dibuat selepas kekayaan mencecah 185 bilion US dollar sekaligus berjaya mengatasi pengasas dan orang kuat Amazon, Jeff Bezos. Bezos telah memegang gelaran sebagai orang paling kaya di dunia sejak tahun 2017 lagi. Pada 1 November 2021, beliau berjaya memecahkan rekod kekayaan tertinggi dunia pada 300 bilion US dollar dari segi jumlah asetnya, menjadikannya orang pertama yang mencapai nilai kekayaan itu. Awal tahun ini, sekali lagi Elon Musk melepasi nilai 300 bilion US dollar untuk kali kedua dan kembali menjadi orang terkaya di dunia. Dalam dunia sains dan teknologi, Elon Musk adalah nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Kekayaan yang dimilikinya datang daripada syarikat-syarikat miliknya yang bernilai lebih 1 bilion US dollar setiap satunya. Antaranya ialah Tesla, SpaceX, PayPal dan terbaru iaitu Twitter. Elon Musk adalah contoh kejayaan yang bermula dengan minat dalam dunia teknologi yang digunakan sebaiknya untuk mencapai kejayaan dalam bidang keusahawanan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Elon Musk boleh mencapai kejayaan dan kekayaan. Teruskan menonton. Elon Musk lahir pada tahun 1971 di Afrika Selatan. Ibunya merupakan seorang model dan ahli pemakanan, manakala bapanya merupakan seorang jurutera. Setelah kedua orang tuanya berpisah pada tahun 1980, beliau tinggal bersama bapanya. Ketika fasa itulah minatnya terhadap teknologi dan perkomputeran semakin berkembang. Beliau menghabiskan banyak masa untuk belajar pengatur caraan secara sendiri. Antara kejayaan awalnya adalah menjual kod permainan video yang dihasilkan bersama Blasta kepada sebuah majalah bernama PC and Office Technology pada harga 500 US dollar. Zaman kanak-kanak Elon Musk sebenarnya adalah sukar. Beliau sering dibuli di sekolah dan pernah dimasukkan ke hospital kerana cedera setelah dicampak dari tangga. Setelah tamat persekolahan, beliau merancang untuk berhijrah ke Amerika Syarikat. Tanpa bantuan dari ibu dan bapa, laluannya bukanlah semudah yang disangka. Pada mulanya, beliau tinggal di Kanada bersama saudaranya dan memperolehi kerakyatan Kanada. Untuk meneruskan kelangsungan hidup, beliau banyak melakukan kerja-kerja yang bergaji rendah. Ketika berusia 19 tahun, beliau diterima masuk ke Queen's University di Ontario dan selepas menamatkan pengajian selama 2 tahun, beliau mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pengajian di University of Pennsylvania, Amerika Syarikat dalam bidang fizik. Beliau turut berjaya menghabiskan pengajian dalam bidang ekonomi di universiti yang sama. Pada tahun 1995, Elon Musk memasuki Stanford University, California untuk menyambung pengajian di peringkat PhD. 2 hari setelah bermula pengajian, beliau mengambil keputusan untuk tidak meneruskannya kerana ingin mencapai cita-citanya dalam bidang yang sangat beliau minati iaitu teknologi, angkasa dan tenaga hijau. Syarikat pertama, hasil pinjaman wang daripada bapa. Setelah berhenti daripada pengajiannya di Stanford University pada tahun 1995, Elon Musk dan abangnya, Kimball, telah meminjam wang berjumlah 28,000 US dollar daripada ayah mereka dan menubuhkan sebuah syarikat bernama Zip2, iaitu syarikat yang membuat perisian. Ketika itu, dunia internet baru sahaja mula berkembang dan syarikat percetakan surat khabar sudah mula ingin menerbitkan akhbar mereka dalam bentuk digital. Elon Musk ialah seorang yang bijak mengambil peluang dan beliau telah memenangi kontrak daripada syarikat-syarikat besar seperti The New York Times dan Chicago Tribune untuk membantu mereka menerbitkan akhbar digital. Pada tahun 1999, beliau menjual syarikat Zip2 kepada Compaq pada harga 307 juta US dollar dalam bentuk wang tunai dan 34 juta US dollar dalam bentuk saham. Kemudian, beliau menubuhkan pula syarikat bernama X.com, iaitu sebuah syarikat yang menawarkan servis kewangan dalam talian dan pembayaran melalui email. Setahun kemudian, syarikat ini telah bergabung dengan Confinity, iaitu syarikat yang memiliki penyedia perkhidmatan pembayaran dalam talian, PayPal. Sebelum memiliki Tesla, beliau sudah pun mencipta kejayaan bersama PayPal, iaitu sebuah sistem pembayaran dalam talian yang menyokong pemindahan wang dalam talian dan berfungsi sebagai alternatif elektronik untuk kaedah tradisional seperti cek dan pesanan wang. PayPal telah dijual kepada eBay pada tahun 2002, di mana hasil daripada penjualan itu, beliau yang mempunyai pegangan saham sebanyak 11.7% telah mendapat 165 juta US dollar. Kejayaan PayPal inilah menjadi permulaan kepada kejayaan-kejayaan yang lebih besar dikecapi oleh beliau. Matlamat Elon Musk dalam dunia eksplorasi angkasa lepas.
Berbekalkan minat yang mendalam terhadap bidang eksplorasi angkasa, Elon Musk menubuhkan pula syarikat Space Exploration Technologies (SpaceX) pada tahun 2002. Antara objektif utamanya adalah untuk membangunkan teknologi untuk eksplorasi angkasa pada kos yang jauh lebih rendah dan melakukan penjelajahan di planet Marikh. Pada awalnya, ramai pihak yang menganggap idea yang dikemukakan olehnya tidak masuk akal, memandangkan dunia eksplorasi angkasa lepas ini begitu sinonim dengan NASA dan memerlukan kos yang sangat besar. Jadi, disebabkan oleh itu, ramai yang merasakan penumbuhan SpaceX ketika itu adalah perjudian besar dan berisiko tinggi. Untuk mencapai kejayaan SpaceX hari ini, banyak kegagalan yang perlu Elon Musk hadapi. Sehinggakan pada satu tahap, syarikat miliknya itu hampir perlu menghentikan operasinya pada tahun 2008. Namun disebabkan oleh semangatnya yang kental dan tidak pernah mengenal erti putus asa, beliau terus berusaha sehingga SpaceX menjadi syarikat swasta pertama yang diberikan kepercayaan oleh NASA untuk menghantar bekalan ke stesen angkasa lepas ISS. Tesla Motors. Walaupun nama Elon Musk sangat sinonim dengan Tesla, namun sebenarnya Elon Musk bukanlah pengasas yang menubuhkan Tesla Motors. Sebaliknya, Tesla Motors ditubuhkan oleh Martin Eberhard dan Mark Taberning. Pada tahun 2004, Elon Musk telah membuat pelaburan dan menjadi penyumbang terbesar dana untuk Tesla, seterusnya menjadikan beliau sebagai pengerusi syarikat tersebut. Namun, beliau telah membuatkan Tesla seolah-olah miliknya sendiri selama bertahun-tahun dengan melabur lebih awal dan kemudian mengawasi pertumbuhan syarikat itu dari pembuat kereta mewah khususnya sehingga menghasilkan pengeluaran besar-besaran, menambahkan perniagaan solar dan membangunkan teknologi pemanduan sendiri. Untuk rekod, Elon Musk sebenarnya adalah CEO keempat Tesla ketika beliau mengambil alih peranan itu pada bulan Oktober 2008. Ketika itu, nama Tesla tidak begitu dikenali. Namun hari ini, pencapaian yang dikecapi oleh Elon Musk dengan Tesla sangat membanggakan. Selain SpaceX dan Tesla, Elon Musk juga telah melabur dalam banyak syarikat strategik, antaranya Neurovigil, SolarCity dan Stripe. Secara keseluruhan, beliau memiliki pegangan saham dalam 20 buah syarikat. Hasil daripada pelaburan yang bijak dan strategik inilah yang membolehkan beliau menikmati kekayaan yang dikecapinya kini. Peralihan zaman membuatkan Elon Musk menjadi orang paling kaya di dunia. Jika dahulu dunia bergantung pada industri bahan api semula jadi seperti petrol untuk sektor automotif, kini dunia telah berubah ke arah penggunaan kenderaan elektrik. Peningkatan nilai kekayaan Elon Musk tahun lalu sehingga beliau diisytiharkan sebagai individu paling kaya di dunia juga didorong oleh kenaikan harga saham Tesla. Nilai Tesla jauh mengatasi pesaing-pesaing sektor automotif lain dan nilainya meningkat sejak tahun lalu berikutan permintaan kenderaan elektrik meningkat dan tindakan beberapa negara yang mahu mengurangkan pergantungan kepada kenderaan berkuasa bahan api fosil. Komitmen Amerika Syarikat, China dan Kesatuan Eropah ke arah kereta elektrik telah menaikkan banyak saham pengeluar subsektor berkenaan. Tidak cukup dengan Tesla, Elon Musk juga muncul dengan idea-idenya yang ada kalanya dianggap pemikiran di luar kotak. Kejayaan yang dicapai olehnya berbeza-beza tetapi sentiasa cemerlang dan beliau berjaya melakukan perkara yang kebanyakan orang hanya boleh impikan. Tidak boleh dinafikan bahawa Elon Musk adalah salah seorang manusia yang dilahirkan dengan kelebihan otak yang paling kreatif dan inovatif, dan dengan kurniaan yang dimiliki, beliau mendedikasikan hidupnya untuk mencipta teknologi baru yang memberi manfaat kepada dunia. Selain dari sikapnya yang tidak berputus asa, Elon Musk juga terkenal dengan sikap dermawannya. Terbaru pada Februari lalu, Elon Musk dilaporkan mendermakan hampir 6 bilion US dolar saham Tesla kepada badan kebajikan, menjadikannya salah satu derma kebajikan terbesar dalam sejarah. Selepas berbulan-bulan menyatakan minat untuk membeli platform media sosial yang terkenal iaitu Twitter dan berdepan pelbagai cabaran saman, kini Twitter dimiliki oleh Elon Musk. Beliau telah membuat perjanjian pembelian itu dengan nilai 44 bilion US dolar dan seterusnya merombak syarikat itu menyebabkan sekurang-kurangnya 4 pegawai eksekutif di Twitter dikeluarkan. Antara sebab utama Elon Musk membeli Twitter adalah kerana beliau mahu membantu masyarakat dunia dan mahu tamadun manusia mempunyai ruang digital yang sama. Elon Musk sendiri mempunyai lebih daripada 110 juta pengikut di dalam media sosial tersebut. Kesimpulannya, kejayaan dan kesungguhan Elon Musk mencerminkan kepribadian seseorang yang tidak mudah mengalah. Sikap dan kepribadian yang ada boleh dijadikan contoh dan semangat untuk kita semua mengejar cita-cita yang diimpikan. Sebelum ini, mungkin kita merasakan hanya golongan yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan berstatus sahaja yang boleh menjadi orang paling kaya di dunia. Namun, Elon Musk membuktikan bahawa tanggapan itu adalah salah. Beliau berjaya membuktikan
Walaupun dilahirkan sebagai individu biasa, namun dengan usaha, tekad dan cita-cita, beliau mampu mencapai apa yang diimpikannya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.